Seterusnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menghurai kalimah iyyaka ini, dia mengatakan, ini yang tuan-tuan kita nak bagi tahu. Dalam kalimah ini tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca, ya, saya tunjuk kat sini dulu. Ini asal ayat begini. Asalnya na'budu nahnu anta, kami sembah engkau. Di mana dalam bahasa Arab sembah ini dulu, kami kemudian sikit, baru awak. Tetapi di sini telah berlaku perubahan. Allah kedepankan engkau itu, kemudian ditambah di depannya kalimah iya untuk membolehkan ganti nama ini dikedepankan, kerana ganti nama ini tidak boleh ditulis dalam bentuk anta seperti ini. Kerana dia berada di akhir ayat atau bukan di awal ayat. Dia perlu menjadi ganti nama yang bersambung. Maka apabila dikedepankan engkau, bermakna hanya engkau kami sembah. Jadi kenapa dikedepankan iyyaka dan sebagainya itu? Ini yang kita nak bincang. Dan kata ulama, kata ini Ibnu Qayyim disebut apa? Kalau tuan-tuan perhati, dia kata taqdimul ibadah dengan mendepankan iyyaka tadi, tuan-tuan sekalian, dia bermaksud untuk memberi keutamaan kepada sembahan, bukan, bahasa saya tak jelas, saya guna sekali lagi. Mendepankan engkau tadi tidak menggunakan na'buduka, sebaliknya menggunakan engkau yang kami sembah, bukan kami sembah engkau. Mendepankan engkau itu dia kata dengan tujuan untuk memberi keutamaan kepada apa yang disembah, bukannya memberi keutamaan kepada ibadat menyembah itu sendiri. Makna dalam beribadat, tuan-tuan sekalian, kata mereka, di antara ibadat yang kita buat dengan apa yang kita sembah, kita mesti ada rasa membesarkan apa yang disembah, bukan membesarkan ibadat yang kita buat. Ini suatu perasaan yang perlu ada dalam diri kita. Sebab itu di sini dia kata dengan menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di sana dia meletakkan Allah itu lebih dahulu daripada hamba. Maknanya dalam ungkapan ini, kalau tuan-tuan tengok, bila kita sebut iyyaka na'budu, dia mendepankan engkau dulu, baru kami. Maknanya mendepankan Allah, baru manusia. Jadi dalam segala urusan, tuan-tuan, ini dalam soal menyembah. Ini dalam soal menyembah Allah pun Allah ucap macam ni, kata para ulama. Mereka mengatakan sehingga dalam urusan menyembah ni artinya tunduk, mengakui keesaan Allah, ketuhanan Allah sebagai sesuatu yang disembah. Pun dari segi bahasa dia kata, pendepanan ini menggambarkan bahawa mendepankan, mendahulukan Allah itu lebih utama daripada kita yang melakukan penyembahan kepada Allah SWT. Maka apa hal lagi dalam perkara-perkara yang selain daripada sembahan? Tetapi tuan-tuan, bahasa saya itu tak betul kalau nak kira. Sebab sebenarnya hidup kita tidak ada apa yang kita buat melainkan semuanya perlu menjadi sembahan kepada Allah. Jika ada apa-apa yang kita buat itu kita tidak anggap dia sebagai sembahan kepada Allah, bermakna situ kita sudah terpisah daripada Allah dengan kehidupan kita. Maknanya kehidupan kita sudah menjurus kepada untuk urusan kita dan Allah urusan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bahaya perasaan seperti ini. Perasaan seperti ini seolah-olah menggambarkan manusia boleh memisah kehidupan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu pendepanan iyyaka ini, tuan-tuan, pendepanan iyyaka ini dalam ibadah memberitahu kita bahawa sehingga dalam menyembah Allah sekalipun jangan perbesarkan diri kita sebagai yang menyembah, tetapi perbesarkan Allah sebagai yang disembah. Maka tuan-tuan sekalian, saya nak sebut satu perkara yang bukan disebut oleh saya, tetapi saya tak silap baca. Memang saya baca tulisan ini pernah disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi contohnya. Di antara perkara yang seperti ini ialah contoh perkara halus.
apabila kita mengerjakan sesuatu ibadat, tetapi untuk merasai kepuasan diri. Demi kepuasan diri kita. Kita beribadat demi kepuasan diri kita, bukan kerana untuk beribadat kepada Allah. Walaupun kita kata lillahi ta'ala, tetapi dari segi berperasaan, kita merasakan puas hati saya bila saya boleh buat macam ni. Tuan-tuan sekalian, dia kaitkan benda ini dalam isu haji dan umrah contohnya. Contohnya ada orang yang banyak kali pergi haji dan banyak kali pergi umrah, sehingga haji dan umrah itu sudah menjadi suatu lumrah, sehingga kalau tak pergi dia tak rasa sedap di hati. Ni kalau saya sebut benda ni orang marah saya ni. Dia kata ustaz tu tegur hak orang duk pergi Mekah. Hak orang tak pergi dah betul ustaz tegur. Ustaz tak tegur, tegur juga. Tapi saya sebut apa yang disebut oleh beliau. Dia mengatakan jika kita pergi buat ibadat untuk itu tuan-tuan, maka kita bukan pergi kerana Allah. Sebaliknya kita pergi beribadat kerana kepuasan diri kita. Maka dia kata seboleh-boleh kalau boleh ibadatnya seperti ini diperbetulkan niatnya. Diperbetulkan niatnya. Kerana di waktu itu kita bukan membesarkan Allah, sebaliknya kita membesarkan kepuasan hati kita. Dia memberi komen ini dalam ketika dia mengulas bahawa adalah lebih baik orang-orang yang mempunyai kelebihan wang yang banyak sehingga pergi haji berkali-kali dah, umrah berkali-kali dah. Dia kata berilah peruntukan itu sedikit kepada mereka yang belum sampai dan tidak mampu untuk pergi ke sana. Tolong mereka melakukan fardu dan rukun. Tapi kita ni kedekut bila nak bagi ke orang, kita kata kalau dah mampu tak wajib. Iyalah sebab dia tak ada, cuba kita bagi dia mampu lah. Bukan begitu? Kita ada buah hujah, dah kan tak ada duit tak pergi, tak payah pergilah sebab kita tak mampu. Iyalah, cuba kita bagi kat dia duit. Duit tu dah jadi milik dia, mampu ke tak mampu? Mampulah. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Dan ini yang dikatakan kenapa iyyaka itu didahulukan. Ini dalam soal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tuan-tuan, kalau dalam soal makan, dalam soal pakai, dalam soal minum dan segala-galanya, tuan-tuan boleh kias sendiri. Berapa banyak kita makan kerana Allah berbanding makan kerana selera. Berapa banyak kita pakai kerana Allah berbanding pakai kerana gaya. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak payah hurailah nanti muslimat-muslimat, terutamanya muslimin pun marah saya pula. Pandai-pandai fikir sendiri. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu sebabnya kenapa ka itu didahulukan.